Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas kesempatan untuk membahaskan usul menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Tuanku. Utamanya saya alu-alukan kesediaan ahli dari Pekan mengajak supaya kita mengadakan rekonsiliasi. Tetapi dalam apa-apa jua keadaan pun, rekonsiliasi itu mestilah bersyarat. Maknanya, suara rakyat yang menuntut 3 perkara ini perlu didengar. Pertama, perlu ada satu reformasi sistem pilihan raya yang menyeluruh terlebih dahulu supaya wibawanya diterima rakyat. Kerana cadangan-cadangan yang dibuat di Dewan ini pun dalam sidang-sidang yang lepas sehingga sekarang masih lagi belum dilaksanakan oleh Suruhanjaya tersebut. Yang kedua, Perdana Menteri mesti memberikan komitmen untuk membebaskan media supaya media boleh memberi liputan yang adil dan sama rata kepada semua. Dan yang ketiga, supaya ada komitmen dari semua pihak untuk menolak politik perkauman yang adu domba. Kalau ada ketiga-tiga komitmen ini, saya sudah pasti bahawa rakan daripada mana-mana pihak boleh mempertimbangkan apa bentuk tawaran rekonsiliasi yang dibuat. Tuan Yang di-Pertua, saya setuju bahawa setiap ahli Dewan berhak untuk mengulas dan menyatakan pandangan mengenai isu sesuatu kaum. Tetapi isu itu perlulah diolah dalam perspektif yang melibatkan kepentingan semua rakyat, bukan hanya kaum-kaum tertentu. Sebab itu, saya bersetuju bahawa ada isu-isu yang bersabit dengan orang Melayu yang wajar dibincang dan diperhalusi secara bersama dan terbuka oleh ahli-ahli Dewan. Contohnya, saya telah lama mengikuti statistik mengenai ketagihan dadah di Malaysia yang kebanyakannya melibatkan orang Melayu yang pada pemerhatian saya pada sidang-sidang yang lepas mungkin kurang diberi perhatian dan juga perbahasan di Dewan ini. Ketagihan dadah membawa porak-poranda yang besar kepada keluarga dan masyarakat, terutamanya apabila kebanyakannya itu datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Dalam keadaan negara juga berdepan dengan soal jenayah yang tinggi, ketagihan dadah juga mendorong kepada meningkatnya kegiatan-kegiatan jenayah. Tetapi yang paling teruk adalah penderitaan yang ditanggung oleh ibu bapa dan keluarga yang terpalit dengan masalah ketagihan dadah ini. Seperti yang saya ulang, selalunya datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Sebab itu saya mahu tarik perhatian Dewan untuk merujuk kepada laporan agensi anti dadah kebangsaan. Masalah ini sebenarnya masih belum dihapuskan sepenuhnya. Kalau tengok kepada perangkaan-perangkaan, sebenarnya jumlah ketagihan dadah di Malaysia semakin meningkat. Dari tahun 2008 hingga 2010 jumlahnya itu meningkat. 2008 12,352 yang disahkan ketagih dadah. 2009 15,736. 2010 23,642. Sebelumlah pada tahun 2012 angka itu turun kepada 9,015. Kalau ada celah atau mohon penjelasan boleh bagi. Kalau tidak, mengantuk. Tak ada. Lalu yang berhormat. Ya, yang terpanjang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pandan. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh yang berhormat berkenaan dengan penagihan dadah. Sebenarnya jumlah yang disebut oleh berhormat sebenarnya realiti lebih daripada yang ada, sebenarnya lebih 4 kali ganda daripada jumlah yang ada. Jadi kita lihat punca, di antara punca sebab saya berada di kawasan Sempadan yang setiap hari berdepan dengan isu dadah di Sempadan. Kita lihat antara punca kenapa dadah begitu berleluasa, salah satunya ialah pihak keselamatan. Salah satu punca apabila mereka menangkap penagih-penagih dadah, tetapi pengedar dadah ataupun pembekal dadah tidak ditangkap, dan ada mereka yang ditangkap dan mereka disuap dengan wang yang begitu banyak. Saya dapat makluman ada yang dibayar berbelas ribu sebulan untuk memastikan perniagaan mereka tidak dapat beroperasi dengan lancar. Jadi apa pandangan yang berhormat dalam isu ini? Terima kasih Rantau Panjang.
Saya sudah tentu bersetuju kerana kita rujuk kepada statistik pendakwaan di bawah kesalahan-kesalahan yang bersabit dengan pengedaran dadah. Angkanya itu sebenarnya lebih tinggi daripada jumlah berdaftar penagih dadah. Jadi kalau yang didakwa atas tuduhan mengedar dadah itu lebih tinggi, sudah tentu cara saranan yang dibuat oleh Rantau Panjang tadi ada benarnya. Mungkin angka sebenarnya adalah 4 kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Tetapi yang lebih malang daripada angka yang tinggi itu, 50%-nya adalah yang berulang. Maksudnya tangkap, lepas, kembali kepada ketagihan dadah, dan daripada berbelas-belas ribu itu, 78%-nya adalah penagih dadah daripada kaum Melayu di luar bandar. Sebab itu saya minta supaya Dewan melihat bahawa soal membasmi ketagihan dadah ini adalah sebagai satu cabaran yang serius yang perlu kita ambil. Saya seru supaya bukan saja soal yang dibawa oleh utusan Malaysia itu dikira sebagai agenda Melayu. Soal menghapuskan ketagihan dadah, terutamanya di kalangan anak-anak muda Melayu, sewajarnya juga diangkat menjadi agenda Melayu bersama di dalam Dewan ini. Sebab itu kalau belum ada caucus seperti itu, saya cadangkan supaya ada satu caucus bipartisan yang melihat kepada cara-cara untuk kita meletakkan sasaran dan jalan yang terbaik supaya kita boleh menghapuskan terus ketagihan tersebut. Saya tak nampak Tanjung Karang ataupun Tampin, tapi kalau Tanjung Karang dan Tampin ada, oleh kerana mereka banyak masa sekarang bukan dalam kabinet, kita jemput mereka untuk bersama-sama di dalam caucus seperti ini supaya ada titik pertemuan. Kalau nak bercakap tentang membela nasib orang Melayu, mari kita bermula dengan kita sama-sama mencegah dan menghapuskan ketagihan dadah di kalangan anak-anak Melayu. Minta laluan. Ya, Kota Baru. Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih sahabat saya daripada Pandan. Saya berminat untuk mendapat penjelasan sikit daripada Yang Berhormat berhubung dengan isu yang pertama tadi, iaitu National Reconciliation atau rekonsiliasi kebangsaan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa National Reconciliation ini adalah satu konsep yang diperkenalkan di banyak negara yang mempunyai masalah unity, ataupun dia juga dipanggil sebagai national unity, yang mengikut pembacaan saya dia diamalkan pada tahun 1980-an di Afghanistan, iaitu semasa Russia menceroboh di Afghanistan. Presiden Najibullah pada masa itu telah meminta supaya diadakan satu national reconciliation dengan pemerintah Russia. Kembali kita kepada Malaysia, keadaan di Malaysia sekarang ini, Ya Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin mendapat penjelasan daripada Pandan. Dalam suasana kerajaan yang memerintah di peringkat persekutuan mempelawa ataupun menjemput untuk diadakan satu national reconciliation ini, tetapi pada masa yang sama amalan yang dibuat oleh kerajaan itu seolah-olah di sebalik daripada itu. Contohnya diwujudkan suasana fear culture ataupun budaya takut di kalangan rakyat apabila disebut isu-isu seumpama 13 Mei, dianggap itu isu yang mengancam keselamatan negara, bukannya satu isu yang boleh dijadikan teladan kepada rakyat supaya tidak berlaku lagi di masa akan datang. Jadi saya mohon pandangan daripada Pandan, adakah wajar kita mengadakan satu National Unity Day atau Unity Week di Malaysia ini? Terima kasih. Terima kasih Kota Baru. Saya tegaskan tadi bahawa setiap rekonsiliasi itu mesti bersyarat dan mestilah bermula dengan kedua-dua pihak membayangkan kesediaan untuk menyatakan beberapa komitmen terhadap perkara tertentu. Saya bersetuju, contohnya kalau usaha dibuat dengan lebih khusus untuk kita memupuk, sama ada dalam bentuk hari tertentu, tetapi yang lebih penting Perdana Menteri dan juga kerajaan mestilah nampak ikhlas dalam menawarkan tawaran tersebut. Saya nak beralih kepada isu seterusnya, iaitu tentang keberkesanan
SPRM. Tak laluan. Perkataan syukur. Saya masuk yang ini sebentar. Saya masuk yang ini sebentar. Soal tentang SPRM, kerana saya merujuk kepada jawapan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri mengenai jumlah-jumlah kes rasuah yang telah disabitkan dan dibawa ke mahkamah. Saya rujuk kepada laporan tahunan SPRM yang dibandingkan dengan laporan tahunan ICAC dengan izin Independent Commission Against Corruption di Hong Kong, kerana itu adalah Suruhanjaya menjadi tanda ukur di dunia mengenai keberkesanan melawan rasuah. Kalau ikut, ada beberapa maklumat dan data yang saya kira perlu dibahaskan dan diperhalusi oleh Dewan. Pertama ialah dari segi jumlah laporan yang dibuat oleh rakyat per kapita mengenai rasuah. Kalau ikut laporan tahunan SPRM 2011, dalam tahun 2011 ada 6,475 laporan mengenai rasuah yang dibuat kepada SPRM, berbanding dengan di ICAC sebanyak 4,010 laporan diterima. Sebab itu kita kena tengok peratusan laporan per kapita untuk menunjukkan bagaimana kesediaan rakyat di sesebuah negara itu melibatkan diri dalam hal-hal untuk mencegah rasuah. Di Malaysia melalui SPRM, maknanya peratusan itu hanya 0.02%. Di Hong Kong yang telah terbukti berkesan mencegah rasuah, angka itu 3 kali ganda, 0.06%. Maknanya kita ada masalah di Malaysia. Bila disebut tentang kegagalan kerajaan untuk meningkatkan indeks persepsi rasuah, ini ada kena-mengena dengan jumlah laporan rasuah yang dibuat kepada SPRM. Kerana rakyat tidak yakin dengan SPRM, sebab itulah tidak ramai rakyat yang tampil untuk membuat laporan atau memberi maklumat kepada SPRM. Sebelum ada yang mohon saya bagi bukti, saya boleh bagi bukti yang seterusnya. Ada sebab juga kenapa rakyat tidak yakin untuk tampil bagi maklumat kepada SPRM. Kerana laporan SPRM sendiri menunjukkan bahawa daripada 6,475 laporan dan maklumat yang diberi dalam tahun 2011, hanya 1,304 yang akhirnya dibuka kes jadi fail. Maknanya setiap 5 kes yang dilaporkan, setiap 5 maklumat yang diberikan, hanya 1 yang akhirnya fail dibuka. Yang lain 4 lagi, Tuan Yang di-Pertua, klasiknya adalah no further action, tidak ada tindakan lanjut. Bandingkan dengan prestasi di Hong Kong. Di Hong Kong daripada 4,010 laporan yang dibuat dalam tempoh masa yang sama, sebanyak 3,072 ataupun 77% berhasil dijadikan satu siasatan dan fail dibuka. Jadi maknanya rakyat Malaysia kita tak boleh salahkan kalau dia meragui keberkesanan SPR. Kerana mengikut laporan SPR sendiri, kalau kita buat laporan 5 lapor, 1 je buka fail. Sedangkan di negara-negara lain, lapor 4, 3 buka fail. Sebab itu saudara-saudari, saya minta Dewan, Tuan yang laluan kali pertama tak apa, Tuan Yang di-Pertua Tan Sri, saya minta supaya Datuk Menteri yang bertanggungjawab, sebentar saya habiskan yang ini, sebentar saya habiskan ini. Datuk Menteri yang bertanggungjawab supaya mengambil cabaran ini dengan serius. Mengatasi persepsi terhadap SPRM ini bukan semata-mata melalui iklan ataupun kempen jenama yang mahal yang menelan wang rakyat. Ia perlu dibuktikan melalui bagaimana berhasilnya laporan-laporan dan berapa banyak fail dan akhirnya berapa banyak pendakwaan yang dibuat, terutamanya kepada tokoh-tokoh besar negara, mestilah bermula dengan Ketua Menteri Sarawak, Tuan Yang di-Pertua. Boleh balik bagi penjelasan. Berwasiat. Terima kasih Langsung Yang di-Pertua. Saya ingin pandangan pandang mengenai cadangan saya supaya SPRM mesti memberitahu pengadu selepas siasatan apakah hasil siasatan mereka kepada pengadu
Kalau saya ahli parlimen membuat aduan pun dia tak kisah, bagi tahu semua kes-kes negeri Perak, langsung tak diberitahu apa-apa berita, siapa ada lagi keyakinan kepada SPRM, betul tak? Jadi cadangan saya, kalau boleh Pandan masukkan dalam ucapan, SPR diminta memberitahu semua pengadu hasil siasatan kepada semua laporan yang dibuat. Terima kasih Berwas. Tadi ada satu permintaan celahan daripada sana. Mungkin saya terima yang itu dulu sebelum saya habiskan. Tuan Tan Sri yang di-Pertua Jerlun, tadi Pandan telah cuba membandingkan. Pandan ada masa lagi 4 minit. Jadi kalau kasih laluan nanti, mana tahu banyak lagi yang perlu. Dan ingatan kepada yang berhormat, maiden speech, kalau boleh jangan ganggu, jangan celah. Ingatan kepada mereka yang belum berhujah, maiden speech. Sila, teruskan. Saya cuba nak mencelah. Tadi Pandan menyatakan di Malaysia apabila laporan dibuat, statistik menunjukkan setiap 5 laporan itu, 1 saja dibuka fail. Dan dibandingkan dengan Hong Kong, 4,000 dibuat, 3,000 dibuka fail. Saya nak tanya Pandan, adakah apabila kita membuat laporan mesti buka fail? Dan adakah di Hong Kong itu nak dibandingkan dengan Malaysia, secara logiknya dia orang tu lah dah nyata ada masalah, sebab itulah fail dibuka. Jadi tak bolehlah kita nak sama kata di Malaysia ini tiada siasatan dibuat. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Berwas, dan sebentar tadi Jerlun, ya. Saya bersetuju dengan Berwas bahawa untuk kita meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keikhlasan dan kebebasan SPRM, rakyat perlulah diberi maklum balas tentang perkembangan kes-kes ini, seperti mana dengan izin standard operating procedure yang diamalkan oleh badan-badan yang serupa di seluruh dunia. Mengenai kenyataan Jerlun, hanya Jerlun sahaja yang menganggap bahawa Hong Kong itu keadaannya lebih teruk rasuahnya daripada Malaysia. Mengikut indeks yang digunakan oleh kerajaan sendiri, kedudukan Hong Kong jauh lebih baik daripada Malaysia. Bermakna IACAC lebih berkesan daripada yang ada di sekarang. Saya nak tutup Tuan Yang di-Pertua, 2 minit terakhir. Saya perlu bawa soal turun harga kereta ni. Saya sudah berhujah banyak di luar, tetapi sekarang ini untuk direkodkan di dalam. Saya mahu memberi nasihat kepada menteri yang terbabit bahawa jangan bermain-main dengan aku janji untuk menurunkan harga kereta. Kerana yang itu akan dituntut oleh rakyat. Itu satu permintaan rakyat yang cukup jelas. Turun harga kereta kerana ia dalam kemampuan kerajaan untuk buatnya. Kaedah yang cuba dipertahankan oleh kerajaan sekarang akan membawa masalah kepada golongan yang lain. Kaedah yang kerajaan pakai sekarang ialah untuk pujuk pengeluar-pengeluar kereta menurunkan harga. Baik. Memang dia akan turunkan harga, tetapi dia turunkan harga model tertentu, dia akan naikkan harga model yang lain. Kalau dia turun model kecil, model besar naik, kerana untung itu mesti dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila menteri di dalam jawapannya kerap kali mengulangi potongan harga kereta ini ialah dengan pengeluar kereta memotong kos, potong kos, tanyalah mana-mana yang pernah mengendalikan kilang. Perkara pertama yang akan dipotong adalah soal gaji, bonus, overtime dan kebajikan pekerja. Kaedah yang digunakan oleh kerajaan ini akan menyebabkan pekerja-pekerja sektor otomotif terpaksa menanggung beban kerana kerajaan tidak mahu memotong cukai. Dan yang ketiga yang saya paling gusar, apabila kerajaan minta syarikat pengeluar kereta memotong harga, itu secara tidak langsung akan mendorong syarikat-syarikat ini mengurangkan kualiti. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, they will cut corners, Tuan Yang di-Pertua. Jadi sebab itu, untuk saya rumuskan, masa pun sudah tamat, saya minta supaya kerajaan mempertimbangkan kembali kerana hujahnya jelas. Hanya 350 juta setiap tahun yang diperlukan untuk memotong 5% cukai setiap tahun. 5% cukai itu akan menghasilkan kuasa pasaran yang akan menekan harga kereta untuk turun keseluruhannya. Bila itu turun keseluruhannya, dia akan membantu semua, BN pun menang, Pakatan Rakyat pun menang.
Dengan itu, saya mohon supaya kalau adalah sekali lagi cadangan untuk memotong cukai kereta, supaya ia disokong secara bersama oleh kedua-dua belah pihak di dalam Dewan ini. Jadi cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, lebih masa 1 minit insya-Allah selepas ini. Terima kasih.